Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita testing awal-awal dulu, tengok voice dia semua orang kata apa, under control atau tidak. Boleh. Faris dah ada. Siapa ada di mana? Kita cuba check. Alright, good. Okay. Alright, good. Dah masuk? Okay, good. Jamalia pun ada. A few more people. Kita cuba tengok. Alright, good. Daripada KK, Normala pun ada. Apa khabar? Suara okey? Hani okey dengar? Rokiah? Jet Li macam mana suara okey? Baik, malam ni important. Suara very important because ada benda yang saya akan mainkan nanti bersama dengan anda supaya you orang kata dapat manfaat yang full. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita jumpa lagi pada malam ini dengan satu topik yang paling antara yang close to my heart. I memang suka topik-topik yang berdasarkan kepada minda ni. Sebab tak ramai orang suka dan dia merupakan satu abstract. Sesuatu yang tidak A kata A, B kata B kan, dia tidak spesifik. Orang yang suka seni ni dia memang macam tu, dia suka benda yang agak kadang-kadang terawang-awang, tetapi kalau kita dapat tu dia macam magic show. So malam ni siapa yang ada penyakit ataupun tengah melalui isu-isu tak semestinya fizikal, tetapi kalaupun mental, maksudnya dari segi ketidak tenangnya jiwa anda, lagilah boleh kita bantu pada malam ini. Okey? Kalau bersedia sila ambil nota juga sebab ada orang panggil apa, step by step yang you perlu belajar. Maklum saja benda ni sebagian besar daripada anda merupakan benda baru, walaupun bukan benda yang orang kata apa, baru dijumpai di sudut sains, sebab orang yang belajar sains, yang belajar tentang minda dah pergi sampai ke bulan dah pun. Kita masih lagi kadang-kadang takut orang kata apa, kita nak explore the mind. The mind is very very powerful. Baik, kalau dah bersedia, anak-anak muda pun boleh dengar sebab ramai daripada mereka nanti yang akan melalui liku-liku hidup. Kadang-kadang bermula daripada stres, dia boleh keluar sampai jadi berpenyakit. Okay, so kita mulakan dengan beberapa ingatan dahulu supaya you tidak terlepas pandang. Nombor 1, minda merupakan satu daripada 3 cara rawatan untuk sebarang jenis penyakit. Saya ulang, apa jenis penyakit, sama ada penyakit itu dari segi fizikal atau mental, dia adalah dipergunakan kalau boleh. Kalau tidak, ataupun ditinggalkan terus, berarti tidak sempurna rawatan apapun. Contoh kalau kita pergi hospital, betul tak? Atau klinik, mereka lebih dekatkan kepada minda ke, fizikal ke, rohania. Cepat. Come on, you all selalu pergi jumpa doktor kan? Bukan salah mereka, kadang-kadang tak cukup waktu, kadang-kadang dari segi pengalaman, pengetahuan pun kadang-kadang tak sampai, berarti kita, medical doctor lebih kepada, cepat, pada fizikal, betul? Kalau roh tu lagilah kita tinggal ke belakang kan, kadang-kadang tak pandai langsung. Tapi malam ni kita cuba kombinasi dengan minda. Kalau minda, fizikal dan rohani, barulah dipanggil, orang panggil integrated ataupun bersepadu. Rawatan tu orang panggil rapi. Okay, so nombor 1, you kena tahu yang kalau orang yang nak ambil minda terapi ni atau terapi menggunakan minda, walaupun cuma 3 step, tapi dia mau diajar, maksudnya dia teachable. Orang kata apa, mau orang kata mau berguru lah. Kalau dia tak mau diajar, susah je kan. So teachability is very very important. Kalau you tak mau bertukar atau belajar, maka tak mungkin. Okay, nombor 1. Nombor 2, you kena tahu kenapa sebenar-benarnya you nak baik. Katakan you tengah ada fibroid yang 10 cm, doktor kata you dulu baru 5, tak sampai setahun dah naik sampai 10, kan boleh jadi besar tu, dan sebenarnya you dah operate dulu pun. Sekarang sampai dah tekan tulang belakang lagi, you sakit macam slip disc pula. Doktor pergi jumpa sampai orthopedic surgeon, padahal asal-usulnya ada benda bermula daripada minda lagi.
Dia berputik daripada minda lagi. Contoh, kalau you selalu stres, kalau you selalu bergaduh suami isteri, kalau kejar-mengejar dalam rumah, nak pukul-pukul isteri semua tu, itu memang alamat tak akan baiklah penyakit you. Walaupun doktor dah operate, walaupun doktor dah bagi kemoterapi, you pernah dengar kan? Breast, for instance. Ramai wanita yang breast cancer bermula daripada minda dahulu. Confirm. Ini satu kajian yang telah dibuat, paling-paling 80% lah, kalaupun tak 100%. Bermula daripada minda dahulu. So, minda is very important. Sama, kalau katakan you sakit, apapun, fizikal pun, kalau dah tak baik langsung dengan cara rawatan fizikal, contoh, malam ni saya nak contohkan saya sendiri sebagai eksperimen yang saya buat awal tahun ini, sebagai New Year punya resolusi, saya dah hampirkan saya katakan you nak operate dah pergi sign dah buat apa kebenaran untuk dioperate saya kan, tapi disebabkan sesuatu yang berlaku, dan sesuatu yang berlaku, semua yang berlaku pun ada hikmahnya. So, saya kan dicucuk 5 kali tak dapat darah tu, saya jadi ada macam satu signal mengatakan, hey, dulu saya janji nak lawan dengan minda terapi, kenapa tak cuba buat minda terapi untuk penyakit fizikal? Penyakit saya fizikal, penyakit yang menekan saraf sehingga kan tidak rasa 1, 2, 3,5. 3,5 ni dia panggil median nerve. Anda yang belajar sains, cuba cek tengok median nerve, kalau ditekan kat sini, maka dia panggil carpal tunnel syndrome. Selalunya dioperate, buka, direnggangkan, lega. Tetapi saya punya lepas 9 bulan, dia lebih teruk, lebih berapi, lebih menyala, dan sampai tak boleh pakai button baju ni. Jadi, apa caranya saya nak gunakan minda terapi untuk lawan? So far, saya dah buat seminggu lebih. Alhamdulillah, tak ada sangat nak komplain. Dulu kan malam sampai tak boleh tidur, terbangun-bangun. Memang kalau you sakit carpal tunnel, siapa kat sini pernah ada trigger finger yang macam pistol tu, yang nak buka tak boleh tu? Kan dia bunyi, okay. Sampai fizikal macam tu pun, kalau kita cuba minda terapi, kalau fizikal terapi tak baik, kita kena ada alternatif. Saya tak kata jangan operate. Saya tak kata kalau dah ada kanser sampai dah tak boleh bernafas, dah menekan paru-paru you, ataupun dah tekan urat saraf dan sebagainya, you kena buang kan. Tetapi kalau semua cara fizikal pun tak boleh, kita wajib cuba minda terapi. So this mind therapy ni saya nak cuba lepaskan sedikit asas pada you malam ni. Nombor 3, kalau you sakit bahagian lain pula, bukan fizikal, maksudnya bukan pasal-pasal otot atau tulang ataupun sendi ataupun you punya organ-organ, contohnya masalah pemikiran, sampai tak boleh tidur dan sebagainya, lagi you kena belajar ni, teknik ni. Okey. Nak pergi exam, setengah orang sampai masalah rumah tangga semua pun, insyaAllah kita boleh bantu. Tapi kita lebih fokus malam ni kepada penyakit dulu, okay? Fizikal penyakit, sebenarnya kita nak gunakan otak kita supaya kita boleh bantu. Okay. Seterusnya, you kena tahu dalam otak you ada 2 bahagian. Yang ni kalau you tahu ni, you dapat teruskan kita punya amalan malam ni, iaitu subconscious dan conscious. Maksud saya begini, you duk dengar selalu dah beberapa tahun you sakit gout, atau sakit arthritis, atau sakit kanser, atau sakit ketumbuhan, fibroid, ni penyakit-penyakit yang serius, ataupun psoriasis, atau penyakit lupus. Ini saya cerita ni prostate lah, semua ni memang penyakit-penyakit yang kronik, termasuk diabetes, high blood, semua pun kita boleh bantu. Ingat, kalau yang dah tengah makan ubat, jangan pula berhenti makan ubat. Ini saya kata 3 serampang. Mind, body and soul. Yang selalu ditinggalkan ialah mind. Body maksudnya makan ubat semua tu, physical tu, saya rasa setiap hari you dah disupply kan. So besok nanti kalau dah improve, baru kita boleh turunkan pergantungannya dengan ubat. Baik, subconscious dengan conscious ni lah kita nak selesaikan malam ni, iaitu ramai daripada anda tak akan begitu yakin bila you belajar dengan saya kali pertama malam ni. Tetapi kalau you mula sikit-sikit pun dah meyakinkan, you sudah menukar apa yang dinamakan subconscious. Saya boleh bagi you rasa bagus, rasa sedap dan rasa nak belajar. Consciously you kata, dok, I percaya kat you, boleh. Tetapi you punya subconscious, separas sedar you masih lagi akan sabotage you, akan mengatakan, alah,
Takkanlah dengan berfikiran A, B, C macam ni, buat secara positif dan sebagainya. Ada ayat-ayat yang doktor akan cerita nanti, you akan baik. Takkanlah semudah too good to be true. Tetapi, ramai orang tak tahu yang power of the brain ni, gelombang dia kalau you sinarkan ataupun you pancarkan ataupun you gunakan secara positif, dia lebih kuat daripada ubat-ubat yang you telan tu. Nanti kita buktikan bersama malam ni. Cuba dulu, okey? Kita ambil simple-simple penyakit apa yang you ada pun, cuba pegang tu. Kalau yang tak berpenyakit, yang tengah ikut saya ni, lagi bagus. Sebab you akan mempertahankan orang kata apa, sihat walafiatnya you tu sampai sepanjang mungkin. Namun Tuhan akan tetap duga satu hari nanti. So kita kena bersedia. So baik, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mereka yang baru masuk, terima kasih. Sudilah tekan share dan like dan kita sambung cerita pada hari ini. Selepas 3R nanti, saya akan bagi you R. Dia punya teknik ada kan 3 step, saya kata 3 teknik. 3R. Okey. Dan sebelum 3R saya sampaikan, setiap hari kita kena buat apa? Score. S-K-O-R. Smile, senyum, kawal diri, betul? Lepas tu omega punya food semua tu kena jaga dan recharge. Ingat tak? So, malam ni you punya score berapa? Sampai pukul 9 tadi? Katakan saya 8/10 atau 9/10. Tak 10/10 sebab apa? Tadi ada traffic jam sikit. Adalah sakit perut ke apa sikit. Malam lah datang ada cheat day ni. Dia mula buat perangai lah kan. Nanti saya tunjuk saya makan apa semua tu. So nak skor 10/10 tak boleh hari ni. Sebab apa? Ada senak perut sedikit. Contoh. Tak apa. Kita mengaku yang kita tu lemah sedikit. Tetapi kita nak naik balik 10/10 malam ni. Boleh bertukar setiap waktu. So 3R yang saya suruh you copy sekarang ialah nombor 1 ialah, ready? Ini dia teknik ni. Nombor 1 ialah relax. Dan saya akan ajar you, dan bukan ajar, berkongsi dengan you macam mana relax tu cuma dengan satu cara sahaja. Banyak cara, termasuk solat dan sebagainya, tapi kita nak simplify. Malam ni ialah dengan pernafasan. So you kena fokus satu saja. Breathing and only breathing. Sebab kalau terlalu banyak, you tak akan dapat ikut saya nanti. So breathing number 1 and only 1 for tonight. Boleh ikut? Alright, so breathing. Alright, nombor 1 R. Apa? Relax. Relax dengan menggunakan breathing yang betul. Relax. Nombor 2. Okay, nombor 2 ialah reprogramming. Kita nak kena tukar balik kita punya setting otak kita yang terutama sekali berlaku dah 7 tahun pertama hidup kita tak boleh buat apa-apa. Benda tu dah lepas, tetapi malam ni kita masih mampu menukarnya. You tak sedar apa yang dah masuk 7 tahun pertama. Kalau ingat-ingat kembali sebab tu jadi begini. Kadang-kadang you lupa pun. Kebanyakan you rasa you lupa, tetapi otak you dah ada memori. Sebab tu anak-anak kecil 7 tahun jangan melawak dengan orang. Jangan selalu bergaduh depan orang. Jangan baling-baling pinggan. Jangan maki hamun depan anak baby kecil-kecil tu. Faham? Jangan nak bercerai-berai depan dia orang. Kalau nak, pergi buat kat tempat lain. Okay, contoh. Ni jangan main ni. Okay, ada kaitan. So, kita nak reprogram. Sebab apa? Ada kaitan bila dia menemui kesakitan atau penyakit macam sekarang you tengah hadapi sekarang. Kemungkinan program lama you tu menyebabkan you tak percaya. Tak yakin yang penyakit you boleh baik. Faham? Okey, nombor 3. R ialah repeat. Perkataannya ialah repeat. Faham repeat tak? Ulang. You kena program yang saya ajar malam ni, kalau dah dapat sedikit keyakinan, ulang terus, dapat keyakinan lebih minggu depan, keyakinan bulan depan, selama 3 bulan. Baru bagi tahu kat saya sama ada program ni berjaya atau gagal. Saya ulang. Kalau dapat 3 bulan, you amalkan, tengok. Setengah orang seminggu pertama macam saya dah ada sikit. Saya rasa sebulan, insyaAllah boleh clear lagi. Ni, saya cerita kat you all betul-betul ni. Alright, kalau tak boleh, lepas 3 bulan saya pergi operate balik pun tak apa. Kita kena mengaku. Kita kena akur kepada physical punya problem pun. Tetapi mental belum habis lagi. So, kita mula sekarang. Boleh? Relax, reprogram dan repeat. Selama 9 bulan pula. Saya nak kata apa? 3 bulan. 3 bulan maksudnya 90 hari. Saya ulang, 90 hari. Boleh?
Asal tak boleh pula, you dah sampai 3 tahun sakit, takkan 3 bulan tak boleh cuba buat rawatan. Dengan doktor pun dah dekat 2-13 bulan dah you cuba buat rawatan kan. So, sabarlah. Okay, so kita mula. Baik, baca bismillah dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang, cari tempat duduk elok-elok. Semua pergi balik kat mana-mana yang you tengah duduk tu. Sebab saya nak belakang you ada tempat sandar. Kalau siapa yang tak ada tempat sandar, pergi ke dinding. Letak kat bawah lantai pun tak apa, duduk atas lantai pun tak apa. Dengan syarat you dalam keadaan yang tulang belakang tu erect. Erect tu maksudnya apa? Mesti straight. Cuba tengok, bongkok tak tulang belakang tu? Saya ada masalah tu. Saya kan kalau you tengok siapa yang kenal saya bongkok sikit. So tak sangka pula bila tua-tua ni baru perasan. Tak ada orang tegur sangat kot masa muda-muda dulu. Patut awal-awal dah tegur ni. Dia dah mula bongkok. Dah lagi tua lagi bongkok lah kan. So tak boleh. Tulang belakang ni kalau dia tak straight, terutama sekali bahagian tulang belakang yang bawah ni. Yang bawah tu mesti orang kata apa, steady. Satu. Nombor dua, jangan tegang. You relax the whole body. Kalau nak bersila pun boleh, nak melunjur pun boleh. Kalau duduk atas kursi macam saya, lagi cantik. Macam orang kahwin tu, letak tangan atas macam tu pun boleh, macam tu pun boleh. Okay. Saya suka tangan ke atas sebab kita nak ambil tenaga ni. Contoh. Tapi jangan risau, ikut ketenangan you. Nombor satu, posture. Nombor dua, tenaga yang nak didapat melalui pernafasan ni amat mustahak. So, belajar pernafasan yang simple dulu. 5 tarik, 5 lepas. Ready? Tarik. Lepas. Boleh. Kalau tak boleh 5-4 pun tak apa. Asalkan dia steady. Janganlah 2-2, 3-3 tu terlalu pendek. Okay? At least 4-4 ataupun 5-5. Okay, saya nak you belajar 5-5 dulu. Sebab apa? Kita nak buat 5 kali juga. So, 5 kali untuk 5 in, 5 out. Ready? Lepas tu ikut terus saya. Apa saya kata, semua ikut. Okay, ready? Boleh ikut? Boleh nak cuba ikut? Ini cara yang saya buat sebagai perseorangan. Saya nak share dengan you. Boleh? Ready? Go. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Kita buat betul-betul Lepas. Niat you apa? Niat you nak baik daripada sakit kan? 3. Lepas. Cantik. Lepas tu, you cuba sekarang dalam keadaan tenang. Kata, aku tenang. Kata je. Aku sekarang tenang. Dan pejam mata. Tak payah rapat. Pejam seolah macam tidur tak tidur. Boleh? Dah. Teruskan pejam mata. Secara tidur tak tidur. Relax. Tarik nafas lagi sekali. Dan terus dengar dan ikut. Okey. Dalam pemikiran you sambil tarik nafas, fikirkan apa yang you nak sebenarnya. Contoh, aku nak fibroid aku kecut. Itu je you kata. Tak payah panjang lebar. Macam saya kata, aku nak tanganku hilang kebas dan sakit. Itu je kata. Tak payah panjang lebar. Aku nak tanganku sihat, hilang kebas dan hilang sakit. Kalau you tengah ada kanser, fokus kepada kanser apa yang doktor kata tu. Contoh, aku ada breast cancer, doktor kata stage 3. Aku nak dia bertukar jadi stage 1 dahulu. Dan kemudian terus hilang. Itu je. Apa you nak sebenarnya? Katakan you ada arthritis, tak boleh sembahyang. Aku ada arthritis. Aku nak hilangkan arthritis sampai boleh sembahyang. Faham? Atau you ada gout sampai tak boleh pergi kerja. Aku nak gout aku dan uric acid aku turun ke paras yang normal. Sampai boleh jalan balik. Nampak?
minta ayat pertama apa sebenarnya you nak. Minta cepat. Dengan ikhlas ya, dengan tulus dan jangan takut. Jangan you rasa kalau doktor kata tak ada cara nak baik pun, you mesti lawan. Ya? I berniat untuk baikkan prostat. Okey, yang dah doktor kata bengkak, sekarang aku nak dia kecut sampai habis. Minta sampai normal. Dah minta semua? Bagus. Tarik nafas. Lepas. Dan ulang terus ayat yang you nak tu sambil saya suruh buat benda lain. Aku nak jari aku back to normal. Ni saya. Okay. Aku nak gout aku jadi normal balik. Dan uric acid pun normal. Terus. Pejam mata terus dan relax. Anda tengah doing fine. You're doing fine. Relax lagi. Relax terus. Terus. Fokus kepada minda you sekarang. Dan cuba pergi jauh lagi ke dalam. Cuba masuk lagi ke dalam dan rasakan masa you kecil dahulu. Apa yang you ingat masa antara 3 hingga 7 tahun? Ada nampak apa-apa tak? Apa yang nampak? Cuba tengok. Macam saya nampak mak bapak saya. Sama ada positif atau negatif tak apa, lepaskan. Biar dia datang. Siapa nampak you tengah main dengan kawan-kawan you? Siapa nampak you duduk dengan atuk you? Siapa nampak muka wajah ibu you? Siapa nampak kawan you yang baik tu? Apa you main masa tu? Kalau benda yang negatif datang, biar dia datang. Tapi lepaskan. Fokus hanya benda yang paling seronok saja. Teruskan. Mesti ada satu yang you pandai. Cuba fikirkan apa you pandai masa tu. Dan sampai sekarang pun you rasa you lebih bijak daripada orang lain tentang perkara tu. Apa perkara yang you mahir? Dan you ada skill. Ya, ada bakat yang lebih baik pada orang lain. Cuba fikirkan, walau sedikit lebih you ada. Ambil benda tu, fikirkan. Baik, terus. Relax. Katakan aku sebenarnya amat kuat. Dan aku sebenarnya Tuhan bagi jadi cukup sempurna. Reprogramkan otak lama tu kepada otak yang baru sekarang, yang you lebih kuat, lebih yakin daripada semalam. Relax dan kata pada diri you, sehat walafiat memang boleh berlaku. Saya ulang dan you pun ulang. Sehat walafiat dalam diri aku boleh berlaku. Waktu ini otak anda sudah menerima apa yang you mahu. Cuba lihat apa sebenarnya yang you mahu sekarang. Sekarang aku mahu jari aku sihat seperti sedia kala. Aku mahu breast cancer aku hilang kecut habis. Aku mahu arthritis aku jadi lincir dan boleh sembahyang kembali. Aku nak gout aku hilang. Aku nak blood pressure aku turun seperti normal. Aku nak diabetes aku tidak lebih teruk dan sekarang sudah pulih. Aku nak kaki aku diselamatkan. Nampak? Dan keluar daripada badan you sekarang. Tarik nafas. Keluar daripada badan you. Tengok daripada luar apa jadi pada badan you bila you sihat sekarang. Tengok tangan you yang dah lembut. Kaki you yang dah boleh bengkok. Tengok balik kepada fibroid you dah hilang. Tulang belakang dah rasa ringan. Tengok. Breast you dah rasa walaupun dah kecut. Breast tu tapi tidak ada lagi sakit. Tidak ada lagi kecacatan. Nampak? You senyum, cantik, pakai
pakai baju keluar rumah. Tidak malu-malu lagi pergi kerja seperti biasa. Berjalan dengan anak dan cucu pergi holiday. Tengok, daripada keluar badan you nampak semua tu berlaku. Sekarang, bagi arahan kepada diri you apa yang you kena buat. Dan you mesti kena buat. Contoh, kalau aku terpaksa jaga makanan, aku akan jaga makanan. Kalau aku terpaksa jaga tidur, aku akan ikut tidur yang betul. Berarti, aku akan ikut gaya hidup yang terbaik demi untuk mencapai idaman. Selain daripada itu, gunakan pemikiran you, otak you sekarang very powerful. Cuba dia kendalikan penyakit you dengan menggunakan cahaya. Ada cahaya sebenarnya. Ini caranya, sambil tarik nafas lagi sekali. Bermula dengan kata-kata dahulu. Ready? Ini ayat yang wajib you hafal. Baik, bersedia tarik nafas. Lepas kata, aku sekarang sihat walafiat dengan mudah dan dipermudahkan lagi. Kalau boleh, tambah perkataan Alhamdulillah. Untuk orang Islam, mulakan dengan perkataan Alhamdulillah, aku sekarang sudah sihat walafiat. Perkataannya apa? Sekarang sudah walafiat. Jangan peduli sama ada dia tengah teruk atau tak teruk sekarang. Sambung je ayat tu. Aku sekarang sihat walafiat dengan mudah dan dipermudahkan lagi. Mungkin you nak kena faham, yang mudah itu maksudnya you berusaha, yang dipermudahkan itu Allah yang menarik balik penyakit you tu. Boleh faham? Saya ulang. Yang mudah, you berusaha. Yang dipermudahkan lagi itu maksudnya Tuhan yang membantu menarik balik semua. Sebab dia yang beri, dia yang tarik balik. Sebenarnya itulah kekuatan program kita malam ni. So, ulang lagi sekali. Alhamdulillah, aku sihat walafiat sekarang dengan cara mudah dan dipermudahkan lagi. Boleh ingat? Alhamdulillah, ulang. Aku sihat walafiat dengan mudah dan dipermudahkan lagi. Ulang ni berkali-kali sampai you tertidur pun tak apa. Sampai you galit, sampai you tak sedar pun tak apa. Tapi sambunglah minimumnya antara 5-10 kali ayat tu secara lembut. Ya, pujuk hati, pujuk minda you, pujuk you punya aura supaya dia membantu untuk menangkas semua penyakit. Baik, kita dah habis sekarang. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Dan tangan you gerak sedikit demi sedikit. Dan sambilan tu pegang di mana bahagian yang sakit tu, tempuh dia. Tempuh dia elok. Okey, macam saya sambil tutup mata, saya akan pegang jari-jari saya 3-4 ni. Dan saya akan ambil sedikit niat ataupun ayat-ayat yang boleh. Setengah orang menggunakan wa iza maridtu fahuwa yasfin. Fahuwa yasfin. Saya suka ayat tu pendek. Kan apabila aku sakit, Tuhan yang menyembuhkan aku. Itu maksudnya. Atau paling-paling you lupa, pakai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca dengan Al-Fatihah sekali pun tak apa untuk orang Islam. Lepas tu, kalau you sedar, you buka mata sekarang sambil urut tangan you dan keluarkan sakit tu. Baca 7 kali, sampai 7 tu, lepaskan, tarik nafas. Lepas. Dan stretch. Stretch badan you, stretch bagi bunyi tulang belakang tu sikit. Gerak sana sini sikit. Dan dengan senyuman kata Alhamdulillah, aku sihat dengan mudah dan dipermudahkan lagi. Sambung sambil you nak jalan sekarang, you nak berdiri, nak tegur kawan you. Tapi kepala otak tu kena teruskan ayat tu mesti melambai atau berkata-kata terus.
Aku sihat walafiat dengan mudah dan dipermudahkan lagi. Aku sihat walafiat dengan mudah dan dipermudahkan lagi. Alhamdulillah. I add the word Alhamdulillah tu. Okay? Tuan-tuan sekalian, kita dah habis satu basic cara teknik yang saya kata 3 step tu. Nombor 1 apa? Relax dengan breathing teknik. Pernafasan very important. Nombor 2 reprogramming yang saya kata turun balik tengok masa you kecil semua tu, itu nak reprogram supaya otak baru dapat menerima hakikat yang ada peluang lagi. You kena ada sedikit permulaan kepercayaan tu, dan lepas tu bila you ulang, mula-mula you rasa macam takkan ulang aja boleh, don't worry. You pernah tak memikirkan seseorang, fikir terus, tiba-tiba dia call you. Ada tak pengalaman macam tu? Ada kan? You pernah tak terfikir nak beli kereta warna biru? Suddenly, warna biru kereta besok penuh kat jalan raya. Mana datang kereta biru tu? Adakah kereta biru tu dulu tak ada? Sekarang baru ada? Tak kan? Kenapa dia datang ramai, banyak? Itu dipanggil seru. Ni malam ni programnya, program seruan yang positif. You biarkan otak you menjadi, orang kata apa, penawar, sebab dia very powerful. Nanti lain kali saya akan ajar you bila kita main dengan exercise kita yang menjut tu semua tu, bila kita dapat tenaga tu, kita cuba basuhkan atau clearkan kawasan yang toksik, kawasan-kawasan yang bengkak, kawasan-kawasan yang sakit, dia boleh basuh. Dengan bantuan, kalau ada ubat yang efektif, you sambung dulu. Saya tidak orang kata taksub, cuma ini saja. Barulah kita dapat program kita bersepadu dan you lebih boleh masuk akal. Jangan kita taksub, ikut, betul tulis saja. Kena ada sains. Dan kalau you tengok, bagi mereka yang belajar tentang sound, ada muzik-muzik yang berkenaan kat belakang tu, kalau tak mau pun tak apa. Saya sengaja suka pakai yang burung, ataupun air terjun, ataupun air hujan. You boleh. Sebab itulah bila melihat matahari naik pagi tu sebahagian daripada terapi sebenarnya. Namun tak semua orang boleh faham lah kan. Baik, malam ni siapa yang dapat faham, sila kata yes, you dapat ikut. Kalau yang tak sempat tu, ulang balik. Sebab saya tahu ayat-ayat yang saya gunakan tu, you kena modify kepada penyakit you. Sebab saya bagi 2-3 sampel saja, maklumlah. Penyakit tu ada berpuluh kan, ikut. Kalau you ada anxiety, kalau you ada resah, gelisah, katakan, okay, aku sihat walafiat. Bila you kata sihat walafiat tu, you dah clear tentang anxiety you. Ikut you punya penyakit lah. Otak tu akan faham. Tuhan tu amat tahu apa you minta sebenarnya, kan? So, fokus. Kalau you pun kena fokus juga. You kena tahu apa you nak, kan? Ulang pagi sekali, okay, buat, dan malam sekali. Boleh tak? Pagi sekali lepas subuh, ataupun malam sekali lepas maghrib tu. Cukup cun. Atau lepas isyak, no problem. Buatlah 2 kali sehari, sebanyak 90 hari. Saya dah kata tak semestinya dia akan baik 90 hari. Kadang-kadang seminggu boleh nampak beza. 2 minggu lagi beza. 3 minggu lagi beza. Tetap yakin dan buat sampai ada impact. Tak mungkin kosong impact. Sebab otak ni gelombang dia dahsyat. Okay? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf terlambat sikit waktu malam ni. Saya ambil waktu. Maklum sajalah sains otak ni saya kata apa, dia abstract kan. Namun saya doakan anda semoga sihat walafiat yang penting malam ni. Tapi yang penting kena bahagia dunia ni. Lepas tu akhirat syurga. Barulah kita dapat senyum sokmo. Sebab bila kita boleh let go and feel good, that is the best. Okay? Jangan lupa makanan semua kena jaga, minuman semua, bangun pagi semua tu. Dan Moringa Plus yang latest. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.